은혜 받으실 말씀을 봉독해 Firman Tuhan 드리겠습니다. untuk khutbah 창세기 pada 1장 hari ini daripada 1절 Kejadian 말씀입니다. 1 ayat 1. 태초에 하나님이 천지를 Pada mulanya Allah 창조하시니라. menciptakan langit dan bumi. 임마누엘 성가대와 니시 오케스트라의 찬양과 연주가 있겠습니다. Dr. Gerard Lee. 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 Saudara dan saudari yang saya kasihi, ini ialah penjelasan tentang kejadian sesi ketiga. GCN 시청자 여러분, 창세기 강의 세 번째 시간입니다. 지난 시간에는 원래 Dalam 하나였던 khutbah yang lalu saya menjelaskan bagaimana alam semesta asal yang pada awalnya satu dibahagikan menjadi 4 langit. 또 이렇게 왜 하나님은 Saya juga menjelaskan sebab Tuhan perlu membuat pembahagian sebegini. Cahaya yang mengandungi suara yang telah tersebar di seluruh alam semesta asal bersatu. Justru itu membentuk ruang dengan dimensi yang berbeza. Saya mengatakan bahawa sebab Tuhan menciptakan langit dengan tingkat yang berbeza adalah kerana setiap satu langit mempunyai tujuan berbeza untuk pemupukan manusia. Cahaya asal yang bersatu di puncak alam rohani terbahagi kepada 3 cahaya yang berbeza. Sekarang saya memberikan gambaran bagaimana Tuhan menyalin dirinya menjadi 3. Tuhan membahagikan dirinya kepada Tuhan Trinity, iaitu Tuhan Bapa Kudus, Tuhan Anak Kudus dan Tuhan Roh Kudus. Proses ini berlaku di satu tempat yang istimewa di dalam langit keempat. Selepas pembahagian ini, Tuhan Trinity tidak lagi masuk ke tempat itu. Dia membuatkan tempat itu terpisah daripada yang lain. Cahaya mengisi tempat ini adalah terlalu terang untuk dijelaskan dengan bahasa kita. Tiada satu makhluk pun yang dapat melihat ke dalamnya. Tempat itu adalah tempat yang tidak dapat didekati oleh mana-mana malaikat atau jiwa yang diselamatkan. Pada malam ini saya akan memberikan penjelasan tentang Tuhan Trinity. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, selepas bersatu sebagai satu cahaya, mula-mula Tuhan membahagikan dirinya menjadi 3 cahaya. Khutbah pada hari ini sama sukarnya dengan khutbah sebelum ini. Jadi sila dengar dengan penuh perhatian tanpa sebarang gangguan. Apabila saya mengatakan bahawa satu cahaya terbahagi kepada 3 cahaya, hal ini tidak seperti satu gumpalan tertentu yang dibahagikan menjadi 3 kepingan. Daripada cahaya asal itu, 2 cahaya serupa muncul. Walaupun cahaya asal itu terbagi kepada 3, setiap satunya tidak berbeza antara satu sama lain, tetapi merupakan satu yang sama. Cahaya asal pada awalnya wujud sebagai satu cahaya dan 2 cahaya lain ialah cahaya yang baru wujud. Tuhan iaitu cahaya asal yang bersatu sebagai satu cahaya yang membuatkan 2 lagi cahaya yang sama seperti dirinya wujud. Selepas terbahagi kepada 3 cahaya, ketiga-tiga cahaya itu mengambil bentuk roh yang serupa dengan manusia. Cahaya asal menjadi Tuhan Bapa dan 2 cahaya lain masing-masing menjadi Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 26 menyatakan, kemudian Allah berfirman, sekarang kita akan mencipta manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan menguasai semua ikan, burung serta binatang lain, binatang jinak dan binatang liar yang bersama punya kecil. Lihatlah bahawa dalam ayat itu dinyatakan kita, bukan aku tetapi kita, iaitu frasa menyerupai kita. Kita dalam ayat ini merujuk kepada Tuhan Bapa Kudus, Tuhan Anak Kudus dan Tuhan Roh Kudus. Adalah benar bahawa Tuhan merancang pemupukan manusia dengan cara ini dan bahawa Tuhan juga mengambil rupa ini serta menjadikan kita merupa Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Kita diciptakan menurut rupa Tuhan Trinity. Kita dapat melihat dalam ayat ini bahawa Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus mengambil tubuh rohani yang berbentuk manusia. Namun begitu, Tuhan Trinity tidak sentiasa berada dalam bentuk tubuh rohani yang berbentuk manusia. Seperti yang saya katakan dalam khutbah yang lalu, Tuhan Trinity menguasai langit keempat.
Tuhan Trinity dapat dengan bebas mengubah penampilannya seperti yang diinginkannya di dalam langit keempat. Dengan kata lain, Tuhan dapat kembali kepada bentuk asalnya yang berupa cahaya. Dan walaupun dia mengambil bentuk manusia, dia sebenarnya mempunyai bentuk yang sangat besar. Namun begitu, apabila Tuhan muncul di hadapan kita, dia tidak perlu sebesar itu. Jadi dia muncul dalam saiz yang sama seperti kita. Rupa manusia yang dipakai oleh Tuhan adalah sangat besar. Dia dapat mengubah penampilannya menurut kehendaknya. 그러나 원래 또 하나님의 이렇게 우리 형상대로 전 하나님은 어마어마하게 크게 나타나십니다. 그 자유자재로 모습을 변형시킬 수가 있다 이 말입니다. Kolose 1 ayat 15 membicarakan tentang Yesus, Tuhan Anak, dengan mengatakan, Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Dialah anak sulung antara segala diciptakan. Seperti yang tertulis, Alkitab membuktikan bahawa Tuhan Anak wujud sebelum mana-mana makhluk yang lain. Hal yang sama dengan Tuhan Roh Kudus, kerana dia wujud dengan cara yang sama seperti Tuhan Anak. Dengan demikian, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus merupakan anak pertama Tuhan asal sebelum kewujudan semua makhluk yang lain. 그러니까 만물이 창조되기 훨씬 이전입니다. 세월로 따지면 무수한 세월을 말하는 거예요. 우리가 생각하는 10년, 20년 Lama sekali sebelum segala-galanya diciptakan. Dalam istilah waktu, sekitar tahun-tahun yang tidak terhitung lamanya. 하나님과 동시에 같은 방식으로 나셨으니 마찬가지이고요. 성자, 성령 하나님은 이처럼 Bukan 400 atau 500 tahun yang lalu, tetapi benar-benar tahun-tahun yang tidak terhitung lamanya. Mereka dilahirkan dahulu. Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus lahir seperti ini pada masa yang sama dan dengan cara yang sama. Sebelum malaikat-malaikat diciptakan, mereka ialah anak sulung Tuhan, tidak terhitung lamanya dahulu. Oleh itu, status Tuhan Bapa Kudus adalah sebagai Bapa dan status Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah sebagai anak. Banyak kali Alkitab menyatakan dengan jelas bahawa Yesus, Tuhan Anak, ialah anak Tuhan. Ibrani 5 ayat 5 menyatakan, demikianlah juga Kristus, dia tidak memulakan dirinya untuk menjadi imam besar. Tapi Allah telah berfirman kepadanya, engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu. Tuhan Roh Kudus juga lahir daripada Tuhan asal dengan cara yang sama seperti Tuhan Anak dilahirkan. Oleh itu, hubungan antara Tuhan Roh Kudus dan Tuhan Bapa juga adalah sebagai anak Tuhan, sama seperti hubungan Yesus dengan Tuhan Bapa. Galatia 4 ayat 6 menyatakan, kerana kamu anak-anak Allah, Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Roh itulah yang menyebabkan kita berseru, Bapa, ya Bapaku. Dikatakan bahawa Allah menyuruh roh anaknya masuk ke dalam hati kita. Siapakah di dalam hati anda sekarang? Ya, dia tidak lain tidak bukan ialah Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan dia ialah roh anaknya. Tentu saja ada ungkapan lain untuk Roh Kudus dalam Alkitab. Sebagai contoh, Perjanjian Lama memanggilnya Roh Kudus atau Roh Allah. Manakala dalam Perjanjian Baru, dia ialah penolong dan roh kebenaran. Hal ini demikian kerana dia dipanggil mengikut peranannya pada ketika itu. Namun begitu, peranan paling asas Roh Kudus adalah sebagai anak Tuhan. Itulah sebabnya Roh Kudus dapat memanggil Tuhan, Bapa, ya Bapaku. Roh Kudus tinggal di dalam kita yang telah menjadi anak-anak Tuhan melalui iman. Oleh itu, kita yang telah menerima roh anak, iaitu Roh Kudus, juga dapat memanggil Tuhan Bapa. Banyak orang Kristian sudah sama-sama beranggapan bahawa Roh Kudus ialah hati Tuhan. Sudah tentu, hati Roh Kudus adalah satu dengan hati Bapa. Namun begitu, Roh Kudus juga entiti yang tersendiri dan wujud sebagai anak Tuhan.
Oleh itu, Tuhan Asa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus mempunyai hubungan bapa dan anak. Sekarang, adakah anda beranggapan bahawa Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah sama kedudukannya? Atau adakah mereka mempunyai kedudukan yang berbeza? Ibrani 1 ayat 6 menerangkan Tuhan Anak iaitu Yesus sebagai anak sulung. Oleh itu sewajarnya Tuhan Anak berada pada kedudukan yang pertama dan Tuhan Roh Kudus pada kedudukan yang berikutnya. Dengan demikian, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus mempunyai kedudukan yang berbeza. Namun begitu, hal ini tidak bermaksud bahawa Tuhan Anak mempunyai autoriti ke atas Tuhan Roh Kudus. Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus seperti saudara yang sangat rapat. Mereka saling mengasihi, percaya sepenuhnya dan melayani Tuhan Bapa dengan satu hati. Oleh sebab Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus sama-sama merupakan anak Tuhan, Alkitab juga menggunakan istilah anak-anak Allah. Ayub 1 ayat 6 menyatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan iblis turut sama dalam kalangan itu. Sekali lagi dalam Ayub 38 ayat 7 dinyatakan, ketika bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak gembira. Anda dapat melihat istilah anak-anak Allah dalam ayat-ayat tersebut. Roma 8 ayat 19 juga menyatakan, dengan penuh kerinduan alam semesta menanti-nantikan masanya Allah menunjukkan anak-anaknya. Walaupun anak-anak Allah dan bab 6 buku Kejadian merujuk kepada makhluk yang berbeza, saya akan menerangkannya kepada anda dalam khutbah tentang bab 6 buku Kejadian. Setengah orang berkeras bahawa anak-anak Allah dan Alkitab sepatutnya merujuk kepada malaikat. Versi Alkitab bahasa Inggeris yang tertentu menterjemahkan istilah anak-anak Allah sebagai malaikat-malaikat. Walaupun malaikat tidak pernah dapat menjadi anak-anak Tuhan. Ibrani 1 ayat 5 menyatakan, kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman, engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapakmu, dan juga aku akan menjadi bapaknya dan dia menjadi anakku. Jika malaikat ialah anak Tuhan, tidak ada sebab untuk Tuhan memupuk manusia di bumi ini. Biarlah saya membaca ayat itu sekali lagi. Kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman, engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapakmu? Malaikat dalam ayat ini merujuk kepada semua malaikat, termasuk malaikat agung, Mikael, Gabriel dan sebagainya. Dan juga aku akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Hal ini bermaksud bahawa Tuhan tidak pernah memanggil malaikat sebagai anaknya. Oleh itu Tuhan dengan tegas menafikan bahawa malaikat-malaikat ialah anak-anaknya. Bagaimana mungkin mana-mana malaikat dapat menjadi anak Tuhan? Tuhan tidak pernah berkata kepada malaikat, engkaulah anakku. Saudara dan saudari, saya telah menyatakan bahawa Roh Kudus juga salah satu daripada anak Tuhan dan Alkitab menggunakan istilah anak-anak Allah. Namun begitu, Alkitab juga menggambarkan Yesus sebagai anak tunggal. Berkenaan hal ini, anda mungkin beranggapan bahawa Tuhan hanya mempunyai seorang anak. Walaupun apabila Alkitab menyebut Yesus sebagai anak tunggal, hal ini berkaitan dengan kerja dan pelayanan Yesus. Tanpa istilah anak tunggal akan terdapat kekacauan besar selama 2000 tahun. Anak tunggal ialah penunjuk bahawa Yesus ialah satu-satunya penyelamat di bumi ini. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada anak itu tidak binasa, tetapi boleh hidup sejati dan kekal. Anaknya yang tunggal merujuk kepada anak Tuhan yang akan dikorbankan kerana dosa kita.
Allah sangat mengasihi orang di dunia ini sehingga dia memberikan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada anak itu tidak binasa tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Ayat ini berpasangan dengan kisah Rasul-Rasul 4 ayat 12 yang menyatakan hanya melalui Yesus orang diselamatkan kerana di seluruh dunia tiada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita. Dengan kata lain, tiada orang dapat diselamatkan melainkan oleh Yesus Kristus, anak tunggal. Hal ini bermaksud bahawa hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai penyelamat kita, dengan nama Yesus, kita dapat menerima pengampunan daripada dosa dan mencapai keselamatan. Tuhan tidak memberikan nama yang lain. Bolehkah anda menerima Yesus Roh Kudus sebagai penyelamat? Anda tidak boleh melakukannya kerana Roh Kudus bukan penyelamat. Hal ini bermaksud bahawa hanya Yesus adalah penyelamat kita. Saya katakan sekali lagi, hanya Yesus, anak tunggal, ialah penyelamat kita. Roh Kudus tidak dapat menjadi penyelamat. Satu-satunya nama yang dengannya kita dapat diselamatkan ialah Yesus Kristus. Sama seperti pengakuan Petrus dalam Matius 16 ayat 16, anak Allah yang hidup, yang juga menjadi penyelamat hanyalah Yesus. Oleh itu, apabila Alkitab menyebut Yesus sebagai anak tunggal, adalah betul untuk memahaminya sebagai anak Tuhan yang datang ke bumi ini untuk menjadi penyelamat. Sejak zaman Yesus, telah banyak orang menyebut diri mereka sebagai penyelamat. Jika Alkitab tidak menyebut Yesus yang datang sebagai penyelamat dengan panggilan anak tunggal Tuhan, maka akan banyak orang tertipu oleh pembohongan sedemikian. Itulah sebabnya Alkitab dengan jelas menyatakan bahawa Yesus ialah satu-satunya penyelamat dan bahawa dialah anak tunggal Tuhan. Sebelum ini, saya ada memberitahu anda bahawa selepas Tuhan asal membahagikan dirinya kepada Tuhan Trinity, setiap satu daripada Trinity mengenakan tubuh rohani masing-masing. Tuhan Trinity bukanlah tiga entiti yang sama dari segi bentuk dan penampilan. Sudah tentu, mereka semua kelihatan sangat serupa. Ketiga-tiganya sangat indah dan tiada apa-apa dapat dibandingkan dengan mereka. Tuhan Bapa menunjukkan martabat dan kuasa seorang Bapa. Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus masing-masing mempunyai penampilan yang sedikit berbeza. Mereka kelihatan sedikit berbeza antara satu sama lain, tapi mereka satu dalam hati, minda, kasih, kuasa dan kebijaksanaan. Oleh itu, kita memanggil mereka sebagai Tuhan Trinity. Hal ini demikian kerana Tuhan Trinity pada asalnya satu. Hal ini dapat diterangkan dengan mengambil contoh satu bekas dan kandungan di dalamnya. Penampilan mereka adalah seperti bekas, jadi bekas itu boleh berbeza-beza. Namun begitu, kandungan di dalam bekas adalah sama bagi ketiga-tiga mereka. Dalam kata lain, hati, minda, kasih, kuasa dan kebijaksanaan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah sama. Oleh sebab mereka lengkap sebagai satu, Tuhan Bapa juga merasakan apa yang dirasakan oleh Tuhan Anak apabila Tuhan Anak datang ke bumi ini sebagai Yesus. Demikian juga dengan Tuhan Roh Kudus. Apabila Yesus bersedih, Tuhan Bapa Kudus yang berada di syurga juga bersedih. Tuhan Roh Kudus juga merasakan perkara yang sama. Apabila Yesus menderita kesakitan di atas kayu salib, Tuhan Bapa juga merasakan kesakitan yang sama. Itulah sebabnya apabila Yesus digantungkan di atas kayu salib, perkara-perkara misteri berlaku. Seluruh negeri menjadi gelap, bumi bergoncang dan gunung batu terbelah. Semua perkara ini berlaku untuk mengungkapkan hati Tuhan Bapa yang merasakan semua kesakitan bersama anaknya. Oleh sebab Tuhan Trinity terbagi daripada asal yang satu, walaupun penampilan mereka sedikit berbeza, teras mereka adalah sama. Namun begitu dalam situasi manusia, tidak kira betapa serupa kembar seiras mungkin kelihatan,
hati dan pemikiran mereka adalah berbeza. Tidak mungkin hati dan pemikiran mereka sama. Mereka mungkin sangat serupa, tetapi mereka tidak dapat menjadi sama. Tapi terdapat juga situasi kembar sama sekali tidak serupa. Mereka mungkin berfikir dan menggunakan akal mereka dengan cara lebih kurang serupa berbanding dengan orang lain atau dengan adik-beradik yang lain. Tapi mereka tidak betul-betul sama. Hal ini demikian kerana kembar seras juga mempunyai jiwa yang berbeza. Tuan Trinity mempunyai tubuh roh yang berbeza, tetapi inti roh adalah sama. Namun begitu apabila melibatkan sifat manusia, ciri-ciri mereka sedikit berbeza. Saya tidak bermaksud bahawa sifat manusia dalam hati mereka adalah berbeza. Hal ini bermaksud bahawa di antara sifat hati, sifat yang ditampilkan secara luaran oleh setiap daripada Tuan Trinity adalah berbeza. Sebagai contoh, ada dua orang yang sama-sama penuh dengan kasih. Walaupun mereka mempunyai hati yang berkelimpahan dengan kasih, bergantung kepada cara mereka mengungkapkan kasih mereka, ekspresi kasih mereka akan kelihatan berbeza. Antara sifat kasih rohani ialah lemah lembut, tapi ia juga tidak gembira dengan kejahatan. Jika seseorang yang telah mencapai kasih rohani menunjukkan sifat tidak gembira dengan kejahatan secara luaran, anda mungkin berasa bahawa personalitinya agak garang. Sebaliknya, jika seorang yang lain menunjukkan sifat lemah lembutnya, anda mungkin berasa bahawa dia lembut dan halus. Hal ini tidak bermaksud bahawa orang yang kelihatan lembut mencapai lebih banyak kasih rohani berbanding dengan orang yang kelihatan garang. Begitu juga, orang yang kelihatan garang tidak kurang kasih rohaninya berbanding dengan orang yang kelihatan lembut. Hal ini hanyalah perbezaan personaliti yang kelihatan secara luaran. Dengan cara yang sama, Tuan Trinity sentiasa satu dalam segala-galanya. Bila saya menerangkan kemanusiaan dalam kalangan Tuan Trinity, Tuan Bapa mengekalkan keharmonian sempurna antara ketuhanan dan kemanusiaan. Namun begitu, Tuan Anak dan Tuan Roh Kudus memanifestasikan aspek yang berbeza daripada sifat Bapa dengan beberapa aspek yang lebih menonjol berbanding dengan yang lain. Sebagai contoh, Tuan Anak menunjukkan lebih banyak ciri anak tunggal. Dia bertanggungjawab dan kuat. Dalam kata lain, Tuan Anak menekankan ketuhanan lebih daripada kemanusiaan. Hal ini mesti dilakukan sedemikian kerana ini ialah misi yang diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat. Tuan Roh Kudus pula memanifestasikan lebih banyak kemanusiaan daripada ketuhanan secara luaran. Oleh itu, Tuan Roh Kudus menunjukkan lebih banyak ciri halus, peka dan lembut. Banyak pastor membandingkan Roh Kudus dengan seorang ibu kerana ciri Roh Kudus yang sebegini. Tuan Bapa sendiri juga pasti mempunyai keupayaan untuk menguruskan pemupukan manusia. Oleh itu, mengapakah dia perlu menjadikan Tuan Anak dan Tuan Roh Kudus wujud? Hal ini merupakan ketentuan Tuhan yang mendalam yang ingin mencapai pemupukan manusia dalam keadilan sempurna. Hal ini merupakan rahsia tersembunyi sebelum Tuhan menjadikan dunia ini. Ia merupakan ketentuan yang sangat misteri. Oleh itu, jika anda memahami penciptaan oleh Tuhan dan buku Kejadian, anda akan dapat merasakan betapa misteri Tuhan bersedia untuk waktu yang lama untuk memupuk semua manusia dan betapa tepat ketentuan Tuhan dilaksanakan hingga hari ini. Sepanjang sejarah pemupukan manusia, Tuan Trinity membahagikan tugas Trinity mengikut zaman. Tuan Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus masing-masing berkongsi peranan mereka untuk pemupukan manusia. Sudah pasti, Tuan Bapa lain mengawal dan mengasihi seluruh sejarah. Tuan Bapa telah menguruskan semua tugas, seperti mengutus Tuan Anak ke dunia ini sebagai Yesus dan mengutus Roh Kudus selepas kebangkitan Yesus. Selain itu, pada zaman Perjanjian Lama, Tuan Bapa memerintah sendirian. Dia berfirman dan menyampaikan kehendaknya melalui para nabi.
Namun begitu, peranan sebagai penyelamat untuk menyelamatkan orang yang berdosa dan peranan sebagai penghibur untuk menjaga anak-anak iman diserahkan kepada Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus. Dengan kata lain, Tuhan Anak datang ke bumi ini dalam bentuk manusia dan menjadi Yesus Kristus. Tuhan Roh Kudus sebagai penghibur mempunyai misi untuk memelihara anak-anak Tuhan dalam kebenaran dan menjaga mereka sehingga mereka sampai ke syurga. Oleh sebab Tuhan Trinity membahagikan peranan dengan cara ini, Iblis tidak dapat membuat sebarang dakwaan terhadap Tuhan. Sebagai contoh, Yesus yang merupakan firman Tuhan datang ke bumi ini dalam bentuk manusia. Dia bukan sahaja mempunyai ketuhanan, tapi juga mempunyai kemanusiaan seperti manusia. Dan dia menjalani pemupukan manusia seperti mana-mana manusia. Oleh itu, dia berasa lapar dan penat di bumi ini. Namun begitu, jika Yesus hanya mempunyai ketuhanan dan tidak pernah menderita kesakitan, kesedihan, kelaparan dan sebagainya, Iblis tentu akan segera membuat dakwaan terhadap Tuhan dengan berkata, oleh sebab Yesus bukan manusia, tapi Tuhan dengan ketuhanan, dia tidak boleh membayar bagi dosa manusia. 예수님은 인성을 가진 사람이 아니라 신성만을 가진 신이시기 때문에 사람의 죄값을 대신 치러줄 수 없습니다. Apakah kelak pertama untuk menjadi penyelamat kita? Dia haruslah manusia seperti kita. Mengapa? Oleh sebab semua manusia menjadi orang yang berdosa kerana dosa Adam, makhluk yang akan menebus dosa kita juga mestilah manusia. Oleh itu, apabila Yesus, anak Tuhan, datang ke bumi ini, dia dilahirkan dalam bentuk badani sebagai manusia. Selain itu, dia tidak boleh daripada keturunan Adam. Keturunan Adam sudah menjadi orang yang berdosa. Iblis akan menuduh orang berdosa itu tentang bagaimana mungkin dia dapat menebus dosa umat manusia. Oleh itu, Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan tidak ada masalah sama sekali untuk dia menjadi penyelamat. Yesus juga menjalani pemupukan manusia untuk membuktikan bahawa dia tidak melakukan apa-apa dosa semasa hidupnya di bumi. Selain itu, jika Yesus hanya mempunyai ketuhanan, dia tidak akan merasakan kesakitan di atas kayu salib, lalu iblis dapat melemparkan tuduhan terhadapnya. Tuhan terlebih dahulu mengetahui semua ini dan mengutus Tuhan Anak ke bumi ini sebagai manusia. Dengan membenarkan Yesus mengalami semua perkara secara meniru sebagai manusia, dia layak untuk menjadi penyelamat yang sempurna. Yesus juga berpuasa dan kelaparan selama 40 hari. Dia dikhianati, ditampar dan menderita pelbagai bentuk kesusahan. Yesus telah mengalami semuanya. Oleh itu, iblis menyerahkan orang percaya kepada Yesus sebagai anak Tuhan tanpa bantahan terhadap Tuhan. Roh Kudus perlu datang ke bumi ini juga atas sebab yang sama. Pada zaman Perjanjian Lama, orang diselamatkan dengan mentaati Taurat. Namun begitu, selepas penyelamatan melalui salib yang terbuka luas, orang diselamatkan apabila mereka percaya kepada Yesus Kristus dalam hati mereka. Namun begitu, jika Tuhan memerintah secara langsung baru, seperti dalam zaman Perjanjian Lama, Iblis akan mendakwa lagi dan berkata, oleh sebab Tuhan sendiri memerintah, orang takut akan Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Ini jauh sekali daripada percaya kepada Tuhan dari lubuk hati mereka. Tuhan mengetahui hal ini terlebih dahulu lalu memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya sebagai kurnia. Roh Kudus memberitahu anak-anak Tuhan tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Selain itu, dia juga membantu anak-anak Tuhan sentiasa mengendari dan merasakan kasih Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus. Jika anda tidak mempunyai Roh Kudus dalam hati anda tidak akan mahu hidup menurut firman Tuhan. Sebaliknya mengasihi dunia ini. Namun begitu, Roh Kudus dalam
Roh Kudus datang ke dalam hati anda dan membolehkan anda tahu bahawa ada penghakiman. 죄를 지으면 심판받아. Jika anda melakukan dosa, dia akan mengajar bahawa anda akan dihakimi dan segera disoal, lalu pergi ke neraka berdasarkan dosa anda. 예, Jika anda hidup dalam kebenaran berdasarkan firman Tuhan, dia membolehkan anda tahu bahawa anda akan menerima pahala dan pergi ke syurga yang baik berdasarkan iman yang anda miliki. 그리고 얼마나 포근하게 사랑으로 감싸시고 우리를 어찌하든 구원받게 하려고 Ketika Roh Kudus mengajar kita tentang kebenaran dan penghakiman, dia menghibur dan memberikan dorongan kepada kita dengan kasih yang hangat. Roh Kudus sentiasa mengetuk pintu hati anda dan memberitahu anda bahawa anda akan mati jika anda melakukan kerja badani. Jika anda mentaatinya, anda akan diberkati. Jika anda ingkar, malapetaka akan berlaku. Roh Kudus membantu anak-anak Tuhan untuk bersedia hidup menurut firman Tuhan dan mengasihi Tuhan Bapa tanpa paksaan. Melalui kerja Roh Kudus, Injil juga tersebar ke seluruh dunia supaya tidak terkira banyak jiwa percaya kepada Yesus Kristus dan menerima hidup yang kekal. 이처럼 인간 경작의 모든 것이 근본의 하나님의 Dengan cara ini, segala-gala tentang pembukaan manusia termasuk dalam rencana asas Tuhan. Setakat ini, semua telah dilakukan tanpa sebarang kesilapan. Di tengah-tengah kebijaksanaan dan rencana Tuhan, Tuhan asal membahagikan dirinya kepada Trinity. Saya akan menjelaskan pembagian roh yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan dalam khotbah yang berikutnya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, dalam khotbah ini saya menjelaskan bagaimana dan mengapa Tuhan asal yang wujud sendirian menjadi Tuhan Trinity. Tuhan menyediakan jalan untuk pembukaan manusia dalam keadilan dan kasih yang sempurna, langkah demi langkah untuk mendapat anak-anak yang sejati. Dia melahirkan anak-anak dan memberikan tugas kepada setiap anak. Apabila orang melahirkan anak mereka, mereka mahu anak mereka menjadi orang yang hebat. Walaupun mereka hidup menderita, mereka mahu anak mereka menjalani kehidupan yang bahagia. Namun begitu, apabila Tuhan melahirkan anak-anaknya, hal ini hanyalah untuk kita. Salah satu anak Tuhan dilahirkan untuk menjadi korban penebusan yang akan menebus kita daripada dosa-dosa kita. Anak yang satu lagi diberikan tugas untuk membantu jiwa-jiwa mencapai apa yang tidak dapat dilakukan oleh mereka atas sebab kelemahan mereka. Jika Roh Kudus tidak datang ke bumi ini, akan ada sangat sedikit jiwa yang akan diselamatkan dengan sendirinya. Hal ini berbeza dengan zaman Perjanjian Lama. Masa itu bukanlah era Roh Kudus. Oleh itu, walaupun Roh Kudus tidak datang ke dalam hati kita, masih ada jiwa-jiwa yang diselamatkan dan jiwa-jiwa yang masuk ke Yerusalem baru. Jika Roh Kudus tidak datang 2000 tahun yang lalu, sangat sedikit jiwa dapat masuk ke syurga. Yerusalem baru juga sesuatu yang tidak dapat kita impikan. Apakah begitu? Di dunia pada zaman Perjanjian Lama, dosa tidak sebanyak seperti yang ada pada hari ini. Oleh itu, orang mempunyai hati nurani yang baik dapat bertahan dan hidup mengikut kebenaran. Oleh itu, walaupun bilangan mereka sangat sedikit, mereka dapat masuk ke Yerusalem baru dengan menjadi lemah lembut dan disucikan. Jadi mereka menduduki hierarki yang sangat tinggi di syurga. 역사하신 하나님의 사람들은 새 예루살렘에 들어갈 수가 있었고 성령 시대가 아닌 때 그렇게 참 온유하고 악의 없이 성결됐기 때문에 서열이 다 높다 이 말입니다. 그러나 2000년 이후로 오늘날은 더더구나 어찌합니까? Namun begitu, bagaimanakah pula dengan hari ini? Seiring dengan peredaran masa, dosa menjadi lebih serius dan lazim. Keseriusan dosa adalah berbeza 500 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu,
50 tahun yang lalu tak akan menjadi lebih berbeza 50 tahun yang akan datang. 그러니까 2000년이 이제 흘렀으니까 Bahkan 50 tahun yang lalu, 50년 dunia ini 많이 sudah 변했겠죠. sangat tercemar oleh dosa. 그러나 50년 이후로 Tambahan pula sejak tahun 1970-an, dunia ini dengan cepat jatuh ke dalam dosa. Secara khusus, seiring dengan perkembangan teknologi sejak itu, banyak dosa telah dilakukan oleh orang dengan menggunakan internet dan komputer. 많은 죄가 입력되어 들어온다 이 말이에요. 눈으로 보기 때문에. 저 젊은이들이 Orang 죄악으로 muda 빠진다 이 말이에요. terutamanya telah belajar tentang perzinaan, hawa nafsu dan kerja-kerja badani dengan penggunaan internet dan komputer. Dosa seperti ini adalah sangat jarang dalam 40 atau 50 tahun yang lalu. 50년 전, 40년 Pada 전만 해도 tahun 드물었고요. 1980-an, keseriusan dosa menjadi lebih teruk dan lebih cepat dengan kedatangan televisyen berwarna, layar LED yang jelas, yang merangsang hawa nafsu dan perzinaan. Lalu orang jatuh ke dalam dosa dengan menonton dan mendengarnya. 또 LED 이런 걸로 Hal ini bermaksud bahawa jika Roh Kudus tidak datang, 이 정욕, kita tidak dapat diselamatkan. 음욕, 가능 안 좋은 쪽으로만 자꾸 입력이 되고 눈으로 보고 귀로 듣고 하면 안 좋은 죄악 쪽으로 빠져들어간다 이 말이에요. 이 성령이 오시지 않았다면 도저히 우리가 구원받을 수 없다 이 말이에요. Selain 더구나 이 itu, 마지막 때는. keseriusan dosa tidak dapat diungkapkan dengan 제가 kata-kata 전에도 말씀드렸지만 pada akhir zaman ini. 우리 60년대만 해도 Pada tahun 1960-an, kawasan pertanian di Korea tidak mempunyai kad pagar. Dalam kata lain, tiada pencuri, jadi tiada keperluan untuk membina pagar. Namun begitu, pada hari ini, hasil tuai yang dicuri oleh pencuri yang mengemudikan truk, walaupun petani mengumpulkan hasil tuaian di dalam rumah mereka. Pada masa lalu, apabila saya sedang berdoa di Jochiwon, saya terdengar bahawa jiran di sebelah rumah saya meletakkan hasil tuaian 1 tahun di dalam rumah. Namun begitu, pencuri datang dengan sebuah truk, lalu mengambil semuanya. Orang pada hari ini adalah seperti itu. Jika Roh Kudus tidak datang, kita tidak dapat diselamatkan dengan kekuatan kita sendiri. Berapa banyak kalikah anda masih melakukan kejahatan, walaupun Roh Kudus berterusan mengutuk pintu hati anda dan mengajak anda? Hal ini bermaksud bahawa anda tidak dapat diselamatkan, melainkan Roh Kudus datang. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus tak angkat ke syurga, lalu Roh Kudus datang. 2000년 전에 그때 때 맞춰서 우리 주님이 올라가시고 다른 보혜사, 그냥 보혜사가 아니라 다른 보혜사 성령을 보내 주신 것이라. Mengapakah 2000 tahun yang lalu? 그 여러분들이 생각할 때 왜 2000년 전에 Bagaimanakah jika 오셨을까? Roh Kudus datang 3000 tahun yang lalu? 아니 3000년 전에 오시지. Dengan demikian, kita tidak dapat 3000년 전에 diselamatkan. 오셨다고 하면 오늘날 우리가 구원 못 받아요. 오늘날 우리가 구원을 못 받아요. Jika Roh Kudus datang pada 3000 tahun, jika Roh Kudus datang pada tahun 3000, keselamatan akan menjadi lebih sukar untuk dicapai daripada sekarang dengan budaya dan peradaban yang begitu berkembang dan populasi yang begitu besar. 오늘날 우리가 구원을 못 받아요. 좀 이해하고 계시는지요? 무슨 말인지? 인간 경자 6천년 동안에 다 그래서 하나님은 정확한 시점에 노아 홍수를 Adakah anda faham apa yang saya katakan? 심판하시고 그리고 또 2000년 후에 구세주가 나타나서 이렇게 또 오늘날 또 성령 시대로 해서 Katakan era Roh Kudus berlaku pada 1000 tahun yang lalu. Oleh itu betapa lebih lama lagi dunia ini akan berada dalam kegelapan akibat dosa. Tidak mudah untuk kita diselamatkan dalam dunia yang penuh dengan dosa seperti itu. Dalam 6,000 tahun pembukaan manusia, Tuhan mengutus banjir Nuh tepat pada waktunya dengan menghakimi dunia satu kali dengan air. 2000 tahun kemudian penyelamat datang kepada kita. Dengan cara ini pada hari ini dalam era Roh Kudus, Tuhan melengkapkan pembukaan manusia sehingga ke akhirnya.
Inilah masa yang paling sesuai, tidak terlalu awal dan tidak terlalu lambat. Oleh sebab Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus satu hadir dan Tuhan Trinity, mereka sepenuhnya mentaati kehendak Tuhan Bapa. Saya berharap agar kasih Tuhan Trinity yang sedemikian akan terpahat dengan kukuh dalam hati anda. 말씀을 생각하시며 함께 기도하겠습니다. Dalam nama Tuhan 할렐루야, Yesus Kristus saya 사랑의 아버지 berdoa. 하나님. Amin.